Okey. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan. Pertama kali saya akan kongsikan tentang bursa saham cryptocurrency. Okey, kepada anda yang baru pertama kali menceburkan diri dalam Royal Q ni, uh, bursa saham cryptocurrency ni anda kena ambil tahu. Kita kena perlu tahu. Okey. Sebab apa, dekat situlah semua catatan, dekat situlah semua detail-detail tentang cryptocurrency di seluruh dunia. Alright, pertama sekali izinkan saya untuk berkongsi skrin saya. Okey. Mungkin anda nampak dekat sini. Okey, bahagian saya ni simple je, tapi lepas malam ni kita ada perkongsian daripada Tuan Saleh. Beliau ni orang teknikal. Okey. So macam mana nak buat pembelian coin, macam mana nak tengok graf, macam mana nak tengok harga coin, macam mana nak entry, okey, macam mana nak buat sistem pertahanan. Okey, nanti dikongsikan oleh Tuan Salihuddin ya. Sebenarnya waktu saya mula-mula buat Zoom meeting ni, sebenarnya Tuan Salihuddin ni saya punya sparring partner dalam Zoom meeting, tapi baru-baru ni beliau ada masalah kesihatan, jadi saya terpaksa buat seorang-seorang selama 3 bulan, tapi alhamdulillah sekarang dia dah sembuh. Jadi dia bersama dengan saya seperti biasalah. Okey. So dekat sini saya nak kongsikan anda boleh terus pergi ke www.coinmarketcap.com www.coinmarketcap.com. So di sinilah tempat kalau anda tengok kat sini, inilah tempat penyimpanan data, okey, penyimpanan data transaksi cryptocurrency di seluruh dunia. Okey. Tuan, ada orang nak tahu juga pasal affiliate Transkit. Ali, okey, Ali, tengok baju ni Ali. Okey tak Ali? Boleh Ali, boleh, tak ada masalah. Itu simple je. Ali, you never walk alone. Okey. Alright. So tak apa Ali, lepas ni saya akan lepas Tuan Salih nanti saya akan ambil balik, saya akan ceritakan tentang affiliate Okey, tak apa, no problem. Bagus. Kalau ada permintaan tu bagus. Okey. Alright, tapi malam ni saya nak pecahkan nak kongsikan di dalam dunia ni. Kalau anda tengok ada 12,000 ada 12,148 mata wang digital ataupun cryptocurrency. Okey. Ada 12,148. Dia bukan ada Bitcoin aja, bukan ada Ethereum, bukan ada Cardano. Dia ada lebih kurang 12,000 mata wang digital. Mana satu mata wang yang kita boleh trade untuk mendapatkan profit? Ini persoalannya. Okey, ini persoalan yang anda kena tahu. Walaupun ada 12,148 mata wang digital, tapi kita nak tahu dekat mana kita nak beli ataupun nak trade cryptocurrency ni. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, kalau anda tengok dekat sini yang saya bulatkan ni iaitu exchanger. Okey, exchanger ni lah tempat kita berdagang. Exchanger ni lah tempat kita berjual beli. Okey, cryptocurrency dia panggil exchanger. Di dalam dunia cryptocurrency ni dia tak panggil account bank, dia panggil exchanger. So dalam dunia ni ada 413 exchanger yang kita boleh gunakan untuk membuat trading secara manual. Okey, dan saya nak kongsikan, kalau anda lihat dekat sini hari ni market agak petang tadi baru market agak naik sikit biasalah market cryptocurrency ni dia memang turun naik. Itu sebenarnya market ni sebenarnya ini turun naik tu biasa. Okey, sebab dalam cryptocurrency ni kita beli waktu harga dia rendah, bila dia naik kita akan berdapat profit, bila dia turun balik dia akan floating. Dia floating je. Okey. Jadi kita tunggu dia naik balik. Sebab apa? Kalau ikut sejarah mata wang digital, saya rasa paling lama pun dia turun 3 bulan. Tapi kita rugi masa lah. Kita rugi masa. Sedangkan 3 bulan tu kita boleh buat profit. So macam mana nak buat cut loss, macam mana nak sell manual, lepas ni Tuan Salih akan kongsikan kepada anda. Okay. Alright. Jadi kalau kita lihat kat sini transaksi penjualan cryptocurrency, transaksi dia mencecah hingga 111 bilion US dollar. Okey, transaksi pada dalam tempoh 24 jam 111 bilion US dollar. Okey. Minta maaf kalau anda tengok saya tak ada dekat skrin. Saya pakai dua device. Okey, yang saya bercakap ni saya gunakan telefon, dan kalau anda nak tengok saya tengah bercakap orang dia macam mana, anda scroll telefon tu anda tengok ada
ID Empire Bulls. Okey, ada ID Empire Bulls tu anda boleh tengok. Kalau saya ada buka video saya ada buka video, anda boleh tengoklah macam mana orang yang bercakap ni. Kadang-kadang kalau tak nampak nanti tak syok juga kan. Sebab orang yang bercakap ni kita kena tengok muka dia. Muka dia kena tengok, gaya dia kena tengok. Baru kita dapat rasakan apa yang dia perkatakan. Okey. Alright. Clear Yang ni clear Yang pertama tadi apa yang anda belajar? Yang pertama sekali tadi ada 12,000 lebih mata wang digital dan exchanger ada lebih kurang 400 lebih, dan transaksi penjualan dan pembelian cryptocurrency dalam tempoh waktu 24 jam ni mencecah hingga 111 bilion US dollar. Okey. Alright, faham Jadi saya nak tunjukkan pada anda, saya klik dekat 413 ni Saya klik dekat 413 ni, saya nak tunjukkan dengan anda. Ini dia. Ini dia exchanger yang kita gunakan. Okay. So Royal Q dia menggunakan dua exchanger yang terkemuka di dunia. Yang pertama iaitu Huobi Global, Binance, dan yang kedua Huobi Global. Okay. Ada dua exchanger yang Royal Q gunakan. Alright. Di dalam trading, di dalam auto trade. Auto trade itu macam mana? Maknanya Royal Q ni adalah satu alat yang dia panggil financial app. Okay. Financial app. Jadi hari ni kalau kita tengok dalam dunia ni sebenarnya, kalau anda tengok balik di dalam telefon anda tu, apa aplikasi yang boleh kita namakan dia financial app ataupun apps kewangan? Ada tak apps kewangan? Berapa banyak apps yang ada dekat telefon anda tu? Ada tak apps yang anda download tu memberi sumbangan pendapatan kepada anda ataupun duit masuk? Bukan bulanan, bukan harian, bukan tahunan, tapi dalam minit dan saat. Tu dia. Sonok tak? Kalau apps yang kita pasang ni, kita boleh dapat pendapatan dalam saat, dalam minit. Sonok tak? Dah tentulah sonok. Walaupun tak banyak saya tak expect banyak. Okey, tapi cukup sekadar kalau setiap minit, setiap saat anda dapat beberapa sen US dollar, tapi kalau dikumpul-kumpulkan, dia menjadi contoh. Okey, dan dalam tempoh waktu 24 jam anda punya trading secara auto yang Royal Q trade untuk kita, berpandukan kepada apa coin yang kita pilih. Jadi katakanlah 24 jam dalam tempoh 24 jam anda dapat satu hari tu anda dapat $5 ataupun $10. Okey tak? Itu paling kecil lah. Kan? Okey tak? Kalau dapat dia yang penting hari-hari Yang penting hari-hari dia akan bagi profit pada kita. Berpandukan kepada pasaran lah, pasaran cryptocurrency. Pasaran dia bukannya asyik naik je dia bukannya pasaran dia naik aja. Itu bukan spot market namanya. Kan? Itu namanya money game. Kan? Kalau dia naik aja itu money game Alright. Jadi kat sini kita bukan money game, kita bukan letak modal dekat syarikat, kita bukan bagi duit kepada orang yang introduce kita. Okay. So dekat Royal Q ni memang tak ada beban moral. Sebab apa? Sebab money management kita yang uruskan sendiri. Okay. Kita yang aktifkan account, kita yang buat pembelian sendiri, kita yang kontrol kita punya money management. Jadi ini yang orang nak. Ini yang kita perlukan. Kita dah jenuh dah. Kita dah tak larat dah nak bagi duit pada syarikat. Syarikat tolong berjanji bulan bintang nak bagi kita ROI, nak bagi kita profit. Tapi akhirnya apa? Jawapan dia. Akhirnya dia kelabut. Tu dia cerita dia kan. Jadi kita dah banyak belajar dah dekat market yang memberi percentage tetap ni. Jadi kita tengok dekat sini dengan modal yang minima, okey, yang diperlukan. So dengan modal yang minima, dengan memerlukan sedikit keberanian dan memerlukan sedikit pelajaran, okey, kami akan ajar anda, kami akan kongsikan kepada anda macam mana membuat keuntungan di dalam Royal Q. Okey, walaupun anda tidak ada knowledge, walaupun anda tidak ada pengalaman di dalam cryptocurrency, tapi yakin dan percaya anda jadilah macam saya yang tak ada background Minta maaf, saya bukan pandai bercakap ni sebabkan saya dah dapat 2 juta, bukan. Okey. Yang ada kita punya komoditi di sini yang awal mereka dah collect hampir 2 juta, ada yang collect 300,000, ada yang collect 400,000, yang kalau 10,000 ramai, yang 5,000 ramai. Okey.
Tapi pada saya, kalau dapat Royal Q ni memberi pendapatan pada anda, pada saya lah, bukan pada anda. Pada anda mungkin $10 tu tak cukup lah. Tapi pada saya, kalau satu hari $10 pun pada saya syukur Alhamdulillah. Okay, sekurang-kurangnya aplikasi yang saya pasang ni, iaitu financial app yang saya pasang ni memberi faedah kepada saya dan anda juga. Okay, alright. Jadi kita teruskan. Okay, ini pengetahuan yang anda perlu tahu. Okay, kalau anda tengok dekat sini di dalam Binance, dia punya transaksi dia dalam tempoh 24 jam mencecah hingga 24 bilion US dollar dan Huobi mencecah hingga 6 bilion US dollar. Dan di dalam Binance, kalau kita tengok dekat sini, ini anda kena tahu di dalam Binance ada 386 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual tanpa Royal Q. Dengar betul-betul. Oh, maksudnya tanpa Royal Q pun kita boleh trade. Yes. Okay, kita boleh trade. Dan di dalam Huobi Global ada 360 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual. Okey, tak perlu Royal Q. Tapi kalau anda pandai, kalau anda tahu macam mana cara nak buat buy and sell, okey, so anda boleh membuat keuntungan di dalam cryptocurrency. Okey, ada seorang kawan saya ni saya kongsi dia. Ada seorang kawan saya ni, dia ni macam saya juga. Dia pun tak ada background cryptocurrency. Tapi bila dia dah start dengan Royal Q, okay, dia banyak belajar daripada Royal Q ni macam mana nak trade manual dekat Binance, macam mana nak trade manual dekat Huobi Global. Nampak tak? Dengan aplikasi yang kita sewa ni, Royal Q ni, beliau sempat membuat analisis macam mana buy and sell yang dilakukan oleh robot, oleh robot, dan dia praktikkan dekat bahagian penjualan dan pembelian secara manual. Tu dia Okey, setakat ni boleh tangkap tak apa yang saya nak sampaikan? Boleh tak? Tuan Kasudin, boleh dapat tak apa yang saya nak sampaikan ni? Boleh Alhamdulillah. Okey, jadi dekat sini ini adalah cryptocurrency punya bursa saham. Okey. Ini cryptocurrency punya bursa saham di mana hari ini inilah setiap hari anda boleh tengok kenaikan, penurunan koin-koin yang ada dalam dunia ni. Okey. So saya tinggalkan anda di bahagian cryptocurrency. Okey. Sekejap Kalau ada siapa-siapa yang masuk sini yang belum unmute, anda mute kan? Bukan unmute, anda mute kan? Nanti saya salah cakap nanti my otai jebat. Selamat datang my otai jebat. Okey. Alright, so clear Jadi kalau anda dah clear dekat bursa saham cryptocurrency ni, saya terus pergi ke kita punya platform exchanger kita yang kita gunakan. Kepada kawan-kawan kita yang lama ataupun yang baru, okey, dua exchanger tadi tu yang saya bagi tahu tadi, iaitu Binance dan ni Binance dan Huobi Global ni okey, untuk untuk user-user yang baru minta maaf sebab dekat Malaysia ni kita dah tak boleh gunakan Binance, okey, sebab Binance ni tidak dibenarkan oleh SC kita tapi sebenarnya kalau katalah macam saya dan kawan-kawan yang lain dah ada akaun Binance kami ni masih boleh beroperasi, masih boleh digunakan seperti biasa. Cuma user baru saja yang tidak boleh download Binance. Tapi anda tak perlu risau sebab kita ada satu lagi exchanger iaitu Huobi Global ni okey, Huobi Global yang ni. Okey, yang ni. Okey, Huobi Global Jadi saya akan bukakan Huobi Global ni. Okey, ini adalah exchanger Huobi Global. Okey. Kepada kawan-kawan yang baru nak berjinak-jinak di dalam Royal Q ni, apa yang saya nak kongsikan pada anda, ini adalah benda yang paling basic yang perlu anda buat dan perlu anda ambil tahu. Benda ni basic. Tapi ini wajib. Okey, walaupun anda Perdana Menteri, walaupun anda timbalan Perdana Menteri, walaupun anda ni adun, walaupun anda datuk, ataupun anda datin, tapi basic ni anda kena buat. Okey? Alright. Sekejap saya tengok saya punya akaun ni dah login ke belum? Okey, belum Sekejap saya login dulu Okey. Okey. Alright. Saya gunakan okey, I'm not robot. Okey, sekejap Okey, saya login dulu saya punya akaun ni. Okey, sebentar.
Okey. Alright. Okey, ini adalah interface untuk Huabi Global anda tengok dekat sini Okey. Anda nak tak saya bagi tips? Nak tak saya bagi tips? Ini tip ni 2 hari lepas saya buka, memang ramai yang terkejut sebenarnya Ramai yang terkejut, ramai yang uish, betul ni. Okey. So ini adalah exchanger. Dia tak ada kaitan dia sebenarnya tak ada kaitan dengan Royal Q. Tapi sebabkan Royal Q ni adalah AI, AI tu maksud dia artificial intelligence, financial application, okey. Maknanya aplikasi kewangan. Jadi hari ni kalau kita tengok semua orang kena ada exchanger. Okey, account exchanger tersendiri. Okey, account anda tersendiri exchanger tersendiri di mana hari ni yang pertama anda download, okey. Yang pertama anda download dulu Yang pertama anda download dulu aplikasi ni. Okey, boleh nampak tak apa yang saya tulis tu? Bolehlah sikit-sikit Yang kedua, anda kena buat pengesahan. Okey, pengesahan account ni. Account exchanger ni kita kena buat pengesahan ataupun verifikasi ataupun verification. Okey. Dan yang ketiga, kita kena membuat pembelian USDT. Okey. Dan yang keempat, kita perlu buat API link. Okey. Yang pertama dah download, yang kedua macam mana cara untuk buat pengesahan. Senang je, okey. Senang pada yang dah tahulah Okey. Cara-cara nak buat pengesahan ni, anda klik saja ni, ada gambar kartun ni kat sebelah kiri ni, nampak tak? Yang ni. Okey, yang ni Okey, anda klik saja gambar kartun tu, dia akan keluar. Ni dia Anda klik dekat bahagian ID verification. Okey. Bila sebut tentang ID verification ni, anda klik dekat sini. Okey. Anda kena buat 2 verification. Yang pertama exchanger, yang kedua P2P. Okey. Syarat yang pertama download. Okey. Download. Okey, yang kedua anda kena buat pengesahan. Seperti yang saya tengah tunjukkan sekarang ni, pengesahan account Okey. Anda klik saja exchanger, klik saja P2P, nanti ikut saja apa arahan yang Huabi akan jelaskan kepada anda akan minta apa yang anda buat. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga dah tentu dah tadi saya bagi tahu kita kena beli USDT. Okey. USDT ni apa pula? USDT ni adalah mata wang digital yang kita gunakan untuk membeli mata wang digital. Okey, sebab Bitcoin di dalam exchanger ni, Bitcoin kita tidak boleh beli Bitcoin pakai RM. Kita tidak boleh beli Bitcoin pakai Sing dollar, ataupun kita tidak boleh beli Bitcoin pakai rupiah, tak boleh. Dia kena beli pakai mata wang digital juga. Mata wang digital tu kita panggil USDT. Okey. So macam mana cara nak beli USDT? Okey, anda cuma klik saja bahagian ni. Okey, pergi dekat bahagian main page. Okey. Anda pergi dekat ni, P2P tadi masa buat verification tadi, membuat pengesahan tadi kan dia suruh verified exchanger dengan P2P. Jadi kalau nak beli USDT, kita kena menggunakan P2P mode. P2P mode ni anda cuma tekan saja sini. Okey. So ini adalah broker-broker yang jual USDT Anda tak perlu risau, ini adalah broker-broker yang verified oleh Huabi. Tapi kalau kita tengok dekat sini, broker-broker ni dia jual dalam jumlah yang besar, nampak tak? Kan? Dalam jumlah yang besar. Sedangkan kita nak beli sikit je, betul tak? Kita nak beli dalam jumlah lebih kurang dalam $250 saja. Okey. Ataupun macam ni lah. Anda cuma wajib beli kali pertama, anda cuma wajib beli 130 lah. Okey. Sebab apa kena beli 130? Lepas ni anda akan lebih faham Okey, jadi hari ni kalau anda tengok kalau nak beli dalam jumlah yang kecil, apa yang perlu anda buat? Anda klik kat sini ni. Dekat bahagian fast ni, anda tukarkan bahagian OTC. Jadi contoh katalah anda nak beli RM1,000. Okey. Sekarang harga RM1,000 tu satu USDT satu USDT bersamaan dengan $4.27. Okey. Alright. Jadi macam mana cara nak beli ni? Anda cuma klik saja button ni buy now.
Okay, anda klik button buy now, broker akan hantar mereka punya account number, sama ada Maybank to you ataupun CIB Click ataupun Hon Leong. Okay, anda terus buat transfer Okay, dekat bawah ni, bila anda dah buat transfer, barulah anda tulis sini paid. Anda klik saja button paid. Klik saja button paid. Tapi transfer dulu. Okay, anda transfer dulu. Anda transfer dulu. Okay, lepas tu broker bila dia dah terima saja, bila anda dah transfer, anda terus klik paid. Lepas tu tunggu sekejap. Sebab apa? Sebab broker akan hantar notification, anda kena accept. Dekat sini ada kotak, dia suruh kita accept. Okay, dia suruh kita accept. Jadi anda tekan saja button accept ni, jadi broker akan hantar USDT anda dekat anda punya account Wabi Global. Okay, faham Alright. Jadi dekat mana dia letak? Dia letak dekat sini dekat exchanger. Duit ni ada dekat exchanger ni. USDT ni ada dekat sini. Okay. USDT ni anda beli tadi berapa? 250, betul? Okay, contohlah anda beli 250. Sebab apa 250? Yang wajib, yang wajib adalah 120. Itu yang wajib. Yang baki itu cuma kita nak buat modal untuk trading. Okay, modal untuk trading tak kisah berapa. Okay, tak kisah, terpulang pada anda. Anda nak letak $1,000 ke, nak letak $5,000 ke, anda nak letak 1 juta ke, anda nak letak berapa pun, terserah kepada anda. Itu yang sebab saya bagi tahu tadi. Di dalam Royal Q ni, di dalam financial app ni, okay, financial app ni, kita yang control kita punya money management. Okay, tak ada siapa yang control, tak ada siapa yang pegang duit anda, tak ada siapa yang kena hantar duit pada syarikat. Tak ada. Kita yang uruskan money management, kita yang uruskan sendiri. Okay, alright. Jadi kat sini, bila dah anda beli 250, apa yang perlu anda buat? Kali pertama, sebelum nak buat API link, sebelum nak buat binding, okay, binding tu apa? Biasa pergi tak dekat kedai popular, dekat kedai buku? Biasa tak pergi? Biasalah, kita bawa kertas kerja anak kita, okay, biasa tak? Kontraktor biasalah. Kontraktor kalau dia punya proposal, dia punya proposal company tu kan kita kena binding, betul tak? Biasa dengar tak perkataan binding? Biasa kan? Dekat sini pun dalam cryptocurrency ni, Wabi Global ni dengan Royal Q ni kita kena bindkan dia, kita kena cantumkan dia, kita kena satukan dia. Macam mana nak menyatukan, macam nak kahwin lah. Macam tuan-tuan kan, macam mana nak kahwin, ingat tak lagi? Mula-mula berkenal kan, mula-mula suka, lepas tu kenal, dating, lepas dating okey, suka sama suka, lepas tu masuk merisik, lepas tu masuk meminang. Itu panjang ceritanya, betul tak? Okey, tapi dekat sini pun kita mudah je. Aplikasi Wabi Global ni kita kena kahwinkan dengan Royal punya aplikasi. Dua-dua ni kita kena kahwinkan. Kita kena mergekan. Kita kena cantumkan. Kita kena begitulah, macam-macam lah perumpamaan Okey. Alright. So anda dah faham Anda dah faham. Sebab apa? Kalau dulu kita boleh buat API link dulu. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang ni anda wajib beli. Contoh anda beli wajib $120. Saya ambil sinilah 100. Anda beli $120. Okey. Okey. Jadi $120 ni anda kena transfer ke Royal Q. Okey, untuk aktifkan akaun anda sendiri. Benda nampak macam teknikal sikit lah kan, tapi sebenarnya tak apa. Sebab Zoom malam ni saya dah record, okey, dan lepas habis Zoom ni saya akan download dekat YouTube. Nanti saya akan blast pada semua team di dalam grup WhatsApp apa semua, dan anda boleh tengok berkali-kali. Okey, anda tak perlu risau kalau terlepas ke apa, bahagian terlepas ke apa, boleh ulanglah banyak kali. Tapi jangan lupa kalau masuk dekat channel YouTube saya, jangan lupa subscribe. Okey, alright. Bukan nak promote tak, subscribe lah. Sebab apa, nanti kalau ada video-video saya terbaru nanti, anda letak notification, nanti akan dapat notification video-video terbaru daripada saya dan tim sekali. Okey, kita terus pergi ke Royal Q. Alright, kita terus pergi ke Royal Q. Okey, ini adalah aplikasi Royal Q. Okey, kepada yang belum download,
Bukan belum download, belum register Royal Q, anda dapatkan link daripada kawan-kawan anda. Okay. Alright. Boleh tak hari ni, kalau kita belum aktifkan akaun, anda tidak boleh kongsi link. Tak macam dulu. Dulu masa kita mula-mula start dulu, walaupun kita register free, tapi kita boleh gunakan link ni untuk bagi pada kawan kita. Tapi law ni, sekarang ni, demo sekarang ni tak say dah. Law ni tak say dah. Law ni memang tak boleh dah untuk kita nak kongsikan kita punya link, kecuali kalau anda sudah aktifkan akaun Royal Q anda. Okay. Alright. So macam mana nak aktifkan Royal Q anda? Jud, malam ni minum susu ke Jud? Jarang Jud minum susu. Okay. Alright. So dekat sini anda tengok 120 yang anda beli dekat Huobi tu, anda kena transfer masuk ke bahagian aset. Okay. Dia akan masuk dekat sini, bahagian aset. Dia dekat sini kena ada 120. Macam mana daripada Huobi anda nak transfer 120 USDT ke dalam Royal Q? Saya tunjukkan cara dia, basic. Okay. Anda klik saja bahagian aset. Okay. Anda klik bahagian aset, dia akan keluar macam ni. Okay. Dia akan keluar deposit, dia akan keluar withdraw dan dia akan keluar transfer. Betul tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Kalau kita nak masukkan duit, maknanya kita nak kena deposit. Jadi anda cuma klik button deposit yang ni. Okay. Anda klik button deposit, dia akan keluar ni. Ini adalah address anda, bukan address rumah. Okay. Bukan address rumah. Ini adalah address anda punya blockchain TRC20. Okay. Apa-apa pun pengeluaran ataupun anda nak transfer ke, duit masuk ke apa dalam ni, semua gunakan ID ni. Ini akaun anda. Jadi anda cuma copy saja, tengok saya buat. Anda copy saja. Okay, copy successful. Lepas tu anda pergi balik dekat Huobi, anda pergi dekat USDT, pergi dekat withdraw, anda ambil address Royal tadi tu, okay, letak TRC20, ambil Royal Q punya address tadi, letak dekat sini. Okay. Jadi anda kena transfer berapa? Anda kena transfer 121. Kenapa 121? Tadi tuan-tuan kata 120, kejap 120, kejap 121. Dia sebenarnya kalau anda letak 120, okey tengok Kalau anda letak 120, okey, anda akan terima mana saya punya pen ni? Kalau mau. Kalau mau Din, pen kita kalau hilang kat tepi ni, mana cari Din? Pen. Din. Pen kat tepi ni mana cari kalau dah hilang? Dia pergi mana? Malay. Pen kan dia kat tepi tu. Belah mana? Oh, buka balik Tak. Mana share screen kan? Jadi pen. Kan dekat tepi tu ada macam kita. Minta maaf kawan-kawan teknikal biasalah kan. Okey. Alright. Jadi anda kena letak kenapa kena letak 121 sebab apa? Huobi dia charge kita ada $1. Jadi waktu order tadi tu biarlah lebih sikit kan, sebab tak rugi pun kalau ada lebih pun, balance-nya tu untuk kita trading, betul tak? Kan? Manalah pula pergi pen ni. Jadi dia kena pergi sini. Ini dah bertulis-tulis. Okey, so tak apa. Alright. Sekejap saya akan paskan kepada Tuan Salihuddin. Okey. Nanti Tuan Salihuddin dia akan sambung sikit je macam mana nak transfer daripada Huobi tadi, nak transfer ke Royal Q. Okey. Alright. Jadi saya masa pun dah cukup dah sebenarnya. Saya 9.30, 10, setengah jam aja. Okey, lepas Tuan Salih saya akan balik. Saya akan balik sebab apa? Ada permintaan tadi untuk berceritakan tentang affiliate. Affiliate ni ganas. Okey.
Dia kalau biasanya kalau dah kalah semalam orang tak pakai baju lagi dah. Kan? Kalau dah kalah orang tak pakai baju. Tapi sebab semangat tu pakailah kan. Nasib baik saya seri semalam Oh, belum masuk lagi. Okey, sebentar ya. Okey, jadi anda kena tumpukan perhatian sebab apa saya akan jemput sparring partner saya di dalam Zoom meeting ni, iaitu Tuan Salihuddin. Tuan Salihuddin ni, beliau akan menceritakan tentang teknikal. Ahming, relax dulu Ahming. So bahagian teknikal ni anda kena tengok betul-betul macam mana nak pilih coin, macam mana anda nak trade, macam mana nak setting sistem pertahanan. Sebab robot ni walaupun kita sewa dia, dah bayar $120, okey, kita kena setting dia. Lepas kita setting, barulah robot tu buat kerja untuk kita 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Okey. Alright. Jadi dekat sini partner saya nampaknya sudah bersedia. Okey, jadi beliau ni dah 2 malam berturut-turut 3 malam, 4 malam dah. Dan waktu kita bersiaran langsung sekarang ni, beliau ni dengan wajah baru, dengan penampilan baru, okey, iaitu dengan rambut retro dia, kita ditemani oleh Sareza. Kalau anda ada tengok dekat sini ada Sareza. Ada tengok dekat sini Saya di Tanah Merah. Ni Sareza ni memang setiap hari masuk dalam ruangan Zoom meeting kita. Okey, malam ni kita bertemu dengan beliau. Okey, kali pertama kita bertemu dengan Sareza. Okey, dan semalam kita bertemu dengan Tuan Zul daripada Pulau Pinang. Okey, jadi saya tak nak berbual panjang sebab apa? Tuan Salihuddin akan berceritakan tentang teknikal. Okey, selamat datang Rusmandi daripada Kalimantan Barat. Okey. Alright. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Tuan Salihuddin untuk berceritakan tentang teknikal tentang Royal Q. Anda dengar je betul-betul. Tak faham tak apa. Sebab dah ada recording kat sini. Okey, nanti lepas meeting saya akan upload dekat YouTube dan saya akan hantar kepada semua grup-grup WhatsApp di seluruh Malaysia. Okey. So dengan bangganya saya menjemput Tuan Salihuddin. Dipersilakan Tuan Salihuddin. Terima kasih Tuan Kamal. Terima kasih Tuan Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang saya nampak sini? Sekejap, saya double. Betul. Dah. Sekejap, ada yang belum. Okey. Siapa yang saya nampak sini? Okey, ada seorang pakai baju MU. Siapa tu? Manchester United. Macam saya kenal muka, wajah tu. Vitri. Okey, saudara Faizul Sofian. Ini salah satu leader yang paling hebat di Kajang. Siapa di Kajang tak kenal dia? Oh, memang satu Kajang kenal ni. Okey, kejap. Kejap apa yang double bunyi. Okey. Okey. Sekejap Okey, tadi part mana saya Tuan Kamal suruh kongsi pasal Wahabi. Bang, okay. Suara gempa. Saya tutup Tuan Kamal kejap. Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Okey, baik. Ini saya nak share screen macam mana yang Tuan Kamal maklumkan tadi untuk kita pindahkan kita punya USDT daripada Huobi ke kita punya Royal Q. Itu okey. Jadi pertama sekali buka Huobi Buka Huobi anda di Huobi lah, ada gambar api warna hitam biru ni. Okey. Buka Huobi anda. Okey, dekat daripada home ni pergi ke wallet Pergi kepada wallet belah kanan bawah Nak kena share ke? Okey, kena share kan, ada orang yang tak tahu. Kita jangan cakap okey kita tahu tak payah share. Oh, ada orang yang baru dia orang kena. Okey, dekat sini nampak wallet, tekan. Jadi tekan wallet ni, kita akan pergi ke kita punya bahagian wallet ni. Jadi kita tekan bahagian withdraw ni withdraw ni Okey, kita tekan bahagian withdraw. Okey. Jadi sebelum tu buka Royal Q dulu. Sebelum tu buka dulu Royal Q. Sorry.
Buka dulu anda punya ni Binance. Sorry. Okey, Royal Q buka dulu Royal Q anda, pergi dekat bahagian mine mine ni kat mana? Mine ni bahagian bawah kanan nampak ada gambar orang tu bawah kanan. Pergi dekat bahagian mines. Pergi dekat asset Okey, tekan dekat asset. Bila tekan kat asset, pergi dekat deposit. Okey, nampak deposit tu, tekan situ Tekan dekat deposit, kita akan jumpa address ni. Jadi bila kita jumpa address ni, tekan copy address kita copy dulu kita copy dulu address kita. Bila kita dah copy address ni, kita terus keluar, kita terus pergi kepada Wahabi tadi Bila kita dah pergi ke Wahabi, kita tekan withdraw. Mana button withdraw? Okey, tengok tadi saya dah tunjuk tadi. Okey, button withdraw kat tengah ni. Tekan button withdraw tu. Okey. Jadi pertama kita kena cari apa? Kita nak transfer pakai apa? Coin apa? Okey, kita nak transfer pakai coin USDT US dollar Tether Okey, kita tekan USDT. Tekan situ dia akan keluar US dollar Tether Okey. Jadi dekat sini kita nak transfer pakai rangkaian apa? Rantaian ni maksudnya highway. Kalau kita katakan kita punya bank, dia ada gyro punya cara, dia ada dia punya ni rantaian mana kita nak. Jadi kita pakai TRC20 Tron Okey, TRC20. Jadi yang tengah-tengah tu. Sebab apa? Setakat ini yang paling murah ini. Make sure tekan kat sini. Tekan kat situ TRC20 mesti TRC20 tempat apa? Sebab kita punya Royal Q pun pakai TRC20. Jadi bila kita tekan kat situ kan, tekan kat sini. Lepas tu kita pergi dekat bahagian address ni. Address ni kita paste yang kita copy tadi, kita paste kat situ. Okey. Tekan. Tadi kita dah copy dekat sana. Okey, paste. Kita dapatlah address ni. Jadi make sure saya nak nasihatkan make sure. Sebab apa? Sebab kita tak nak terlajak, tersilap apa semua. Jadi kita baca dulu 5 nombor terakhir. CTBVD contohnya saya baca dan saya pergi balik ke Royal Q saya. Betul tak dia punya nombor belakang 5 terakhir? CTBVD. Kalau nak baca semua memang letih. Jadi baca yang belakang. CTBVD maksudnya nombor tu sama. Memang sama, tak ada masalah. Bila sama contohnya tekan berapa amount yang kita nak masukkan. Kalau kita nak masukkan 120 contohnya 120 untuk hidupkan robot, kita kena masukkan 121. Mesti lebihkan $1 Sebab apa? Sebab TRC20 dia kenakan charge USD fees kat situ, nampak tak dia tulis kat atas, fees dia 1 USD jadi charge. Jadi bila kita dah masuk, kita tekan withdraw. Bila kita tekan withdraw, kita ikut arahan yang seterusnya. Dia minta kita punya verify kita punya email, kita punya phone, daripada phone number kita SMS, kita masukkan, dan automatic nanti dia akan terus hantar kepada Royal Q kita Okey, selesai Okey, gagap pula. Okey, faham Jadi untuk untuk Zawani, faham tak Zawani? Faham Okey, Zawani ni hari untuk hari kedua dia trade, alhamdulillah. Saya dah pantau Zawani punya trade hari ni. Pada hari pertama ni, Zawani ni daripada Yan Kedah kalau siapa nampak Zawani ni dia daripada Yan Kedah. Hari pertama Zawani masuk baru 2 hari dia trade. Hari pertama dia dapat daripada capital dia. Saya tak nak bagi tahu lah berapa dia start capital dia, tapi saya pantau hari pertama dapat 1.5% saya rasa. Daripada 1.3% lah daripada dia punya capital keseluruhan modal dia. Dan hari ini dia dapat lebih. Hari ini dia dapat lebih daripada 1.5% daripada dia punya capital dia. Alhamdulillah. Walaupun harga jatuh. Hari ini pagi-pagi pukul 8, kejatuhan harga tu bertambah lagi sampai pukul tengah hari. Lepas tu tetap setting yang baik. Alhamdulillah Zawani pada hari kedua dapat capai dia punya target. Dah minta pada hari berikut-berikutnya boleh capai, dan saya tengok Zawani ni boleh pergi lebih daripada tu. Bukan sebagai seorang trader saja, insya-Allah sebagai seorang yang mampu buat affiliate buat network di kawasan Kedah. Tak apa, saya bantu kawasan Yan. Ni orang Yan. Kalau ada kat sini orang Yan, orang Sungai Petani, cari Zawani kat sini Okey.
Selain daripada tu, rakan-rakan kat sini kepada ni brother ni, abang ni Tuah abang Tuah Fairuz Saya daripada itu hari harap dapat jumpa saudara Tuah Fairuz ni sebab saya pun banyak dapat info daripada rakan-rakan saya di Johor Dia kata saudara Tuah ni memang mahir di dalam ilmu-ilmu trading sebelum ni, forex rasanya. Saya dapat info lah sebab saya pun banyak rakan dekat kawasan Johor juga. InsyaAllah saya akan cubalah sebab kita Penang dah pergi 2 kali, lepas tu hari ni kita pergi Kelantan, besok pergi Terengganu, lusa kita ada event kat Terengganu insyaAllah. Lepas tu seterusnya kita set Kuantan pada hari lusa dan sekali campur, dan kita insyaAllah kita set ke Johor Bahru pula Okey, kepada saudara Faizul Sofian ataupun Jujut insyaAllah saudara Jujut tutup dah video dia. Lari mana dah ni? Dia pun lari macam Bruno Fernandes Okey. Jadi kepada saya pun nak kena marah ni, waktu dah habis ni kata. Okey. Saya nak setting saya pun dah macam dalam studio dia. Director buat macam tu. Okey. Okey. Hari ni dah ke laut. Apa nak cerita Okey. Hari ni kita nak cerita pasal setting setting macam mana orang nak beli coin. Okey, saya buat ringkas sangat hari. Insya-Allah perkongsian ni boleh memberi faedah kepada semua. Ilmu yang dikongsi ni boleh membawa kita kebaikan kepada kita semua. Okey, jadi untuk beli coin senang saja. Okey, you dah tahu macam mana you nak buat API. You dah tahu macam mana you nak beli USDT. You dah tahu macam mana you nak transfer duit daripada hobi ke Royal Q. Semua you dah tahu. Dan menjadi persoalan sini, you nak bermula untuk menjana pendapatan. Jadi, you nak kena set coin mana you nak beli. Jadi untuk coin nak beli ini bukan satu saya boleh pandai nak tunjuk apa semua kan. Coin nak beli ni memang satu you belajar slow-slow. Yang pertama sebelum you belajar, sebelum pandai, better dalam seminggu 2 straight tu tanya kepada rakan-rakan yang dah mahir, coin apa bagus hari ni, coin apa okey hari. Dalam grup pun dia akan berkongsi, dia tak kedekut. Okey, hari ni beli AVAX, hari ni beli Ripple, hari ni beli ADA, hari ni beli apa nama SRP, hari ni beli apa nama Ethereum ke apa semua kan. Jadi lama-lama bila kita dengar perkataan-perkataan tu dah jadi sinonim dalam diri kita, kita sendiri akan tahu apa coin kita nak beli di dalam Royal Q. Tak susah pun. Coin yang nak beli, make sure volatility dia tinggi, turun naik dia tinggi. Kalau kita tekan, kalau kita pergi cari dekat market, kita tengok. Kita perlu cari yang volatility tinggi. AVAX contoh hari, bila dia turun, dia naik balik. Waktu dia naik balik ni kita boleh buat pendapatan. Jadi kita boleh tengok coin-coin yang kita nak beli. Kita pulang nanti boleh belajar kemudian. Ini tengok Bitcoin tiba-tiba mencanak daripada 40 pergi 43. Memang profit. Kan? Jadi kita boleh tengok coin-coin ni bagus tak bagus kita nak beli. Kemudian kita bila dah buat pemilihan coin, sama ada kita pilih sendiri ataupun disyadang oleh rakan kita, kita terus pergi ke Royal Q. Okey, Royal Q kat sini kita nak pergi cari coin. Okey. Apa platform yang anda pakai? Kalau anda pakai Huobi, pergi ke kuantitatif. Okey, kat bawah ni. Kan? Kalau kita pakai, contohnya kita pakai Binance, kita pergi kat Binance, pakai Huobi, kita pergi kat Huobi. Terpulang pada kita punya ni. Okey, jadi kita dah pergi dekat ni, kita pergi pilih coin yang kita nak beli. Okey, contohnya hari ni saya pilih satu coin lah. Hari ni saya nak beli coin, contohlah. Saya nak beli ini coin lama yang dah lama dilupakan, Dogecoin. Dogecoin ni dulu sinonim dengan Elon Musk. Dia yang bawa coin ni buat meletup, dan dia juga yang membuat coin ni jahanam. Jadi Dogecoin ni ramai dah tak minat Dogecoin ni, tapi masih ada lah orang yang ni trade. Okey, contohnya Dogecoin ni saya nak beli, contohnya saya nak beli hari ni, saya nak start trade dengan Dogecoin. Jadi apa perlu saya buat? Pertama, saya pilih dekat Dogecoin, saya tekan dekat Dogecoin ni, dia akan keluar setting kat sini. Jadi kita pergi ke setting yang lebih lanjut, iaitu maksudnya dekat bawah kita tengok ada tulis trade setting. Okey, yang ni nak kena tahu, kita tulis trade setting kat bawah ni. Okey, saya tekan trade setting. Bila kita tekan trade setting, dia akan keluar bahagian setting. Ini dia panggil ibu kepada kita punya trade. Maksudnya ini yang menentukan
kita untung lebih ke, kita untung kurang daripada rakan kita ke, yang ni untung lebih, yang ni untung kurang ke, yang ni yang dia punya penentuan dia. Ini setting. Kalau pemain racing pemain motor yang ni dia punya penentuan dia, setting dia. Jadi benda ni penting Okey, jadi benda ni penting untuk setting. Jadi kena tahu. Tapi untuk setting asal saya nasihat senang saja. Kalau kepada yang baru join, setting asal dia kat sini. Kita boleh tengok kat bawah, kita tekan je. Apa yang disuggestkan untuk strategi dia, tekan kat bawah, kan? Ini setting asal daripada robot. Follow saja. Kan? Saya kalau siapa yang baru, yang start, follow dia saja pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu keadaan market semua macam mana. Jadi setting yang dah buat ni oleh AI sendiri, oleh robot dia sendiri, oleh Royal Q sendiri, dia dah buat kajian macam-macam dan dia orang lebih mahir daripada kita yang baru start trade ni. Dia orang dah ada lah dia orang punya penasihat, dia orang yang trader yang nasihatkan dia orang nak buat apa. Okey, jadi dekat sini apa yang kita perlu buat, kita masukkan dulu first buy in amount berapa kita nak start trade kat mana? Kat sini. Okey, nampak tu. Okey, kat situ $10 minimum. Kita pulang kita nak letak berapa nak letak 10, 20, 30, 40, 50 ke 16 ke, terpulang pada kita berapa saja kita nak letak Okey. Bila kita dah letak situ kan amount dia $10, kita pergi dekat bahagian 2 pula, margin call limit. Okey, margin call limit ni kita boleh ubah ikut kemampuan kita Sebab apa? Kalau margin call limit letak 7, kalau kita tengok modal kita kena ada dekat sini 254 kali daripada modal asal. Kalau modal asal tu start $10, modal asal start $10. Orang saya Ada boleh mute tak mana-mana yang ni? cengking. Nampak alamat Betul. Dari mana ni? Gesek tu. Belah kiri. Okey. Okey, ni setting asal Jadi dekat sini margin call limit 7 nampak sini. 7 ni apa yang menentukan, itu menentukan kita punya trade. Jadi boleh tengok kat sini kalau kita ikut trade setting robot ni letih. Sebab kalau kita masuk dengan $10, kita perlu ada modal 254 kali daripada amount yang kita entry mula-mula. Jadi maksudnya kena ada 2540 USDT dalam kita punya Binance ataupun kita punya exchanger Okey, dalam Huobi. Jadi ini mungkin bebanan. Jadi tak semua orang akan ada modal yang besar macam ni. Jadi kita boleh kurangkan. Contohnya cara nak kurangkan, kita boleh kurangkan layer tu jadi daripada 7 jadi 4 contohnya lah. Terpulang ikut kemampuan masing-masing. Kalau 4, dia apa yang kita tengok sini berapa modal kita kena simpan atau money management pengurusan keuangan, sebab robot akan beli secara berperingkat apabila harga jatuh. Kalau harga tak jatuh mungkin martingale ni tidak, martingale call ni ataupun call drop ni tidak akan digunakan, tapi ini persediaan andai harga jatuh, harga tak sentiasa naik. Jadi berapa kali kita punya ni boleh tengok kat sini Okey, 2 campur 4 campur 8 campur 16 bersamaan dengan 300 campur dengan modal kita masuk tadi 10. Jadi maksudnya dekat situ 310. Jadi kita kena ada 310 untuk trade dengan 4 layer macam ni. Jadi boleh kita trade macam ni, dan juga bila katakan sekarang ni dah boleh ubah, dia orang ada yang banyak yang ubah terpulang. Dia ubah sebab nak ikut bajet yang ada kan, mungkin ada yang ubah. Dia pergi tak apa, dia kata saya ada lebih kurang dalam modal ada 200, dia kata atas 150 dia kata. Jadi saya tak ada modal. Dia ubah jadi 15 layer. Ada sekarang, tak ada masalah, ikut masing-masing kan. Kalau akibat pun kita tanggung sebab kita yang set kan. Okey. Jadi dia ubah. Dia padam ni jadi satu dia buat 15 layer ni dia tukar semua satu. Okey. Sampai bawah, sampai layer ke-15.
Jadi kalau 1 kali 15, 1 kali 5, 15 lah maksudnya. 150 lah kalau dia start dengan 10 USD. Jadi maksudnya dengan modal 10, dia tekat, dia masuk, jadi dengan benda ni, jadi 160. Kat sini dia buat 15 layer. Jadi 15 layer persediaan kena ada 150. Jadi kali 15. Jadi 150 campur mula-mula entry masuk 10, jadi 160. Lepas tu dia punya call drop ni boleh tukar juga. Nak pergi apa 1%, 2% setiap drop ke, 3%, 1, 2, 3, 4 ke, ikut terpulang masing-masing punya setting. Yang ni boleh ubah. Bila kita ubah, kita kena ingat kita sendiri yang ubah. Kita sendiri yang tekan dengan kerelaan hati kita. Setiap risiko kita kena terima dengan hati yang terbuka. Okey, ini trade. Setiap setting ada kelebihan dia, ada keburukan dia, ada risiko dia kat situ. Jadi better kalau pada yang baru tu, bila anda nak setting, tanya dulu kepada rakan-rakan yang lebih atas atau lebih mahir, lebih lama untuk yang lebih lama gunakan AI Royal Q ni. Okey. Seterusnya, apa itu hold position take profit ratio? Kalau kita tengok sini, apa yang ini apa dia? Ini menentukan berapa persen kita nak untung. Kalau orang tu dia tamak, dia letak situ lebih sikit. Bukan tamak lah, dia nak untung lebih. Tamak tu bukan, dia kata dia nak untung lebih. Dia nak letak 10%. Kalau dia kata 10% tak cukup, saya nak untung besar lagi, 100% pun boleh. Dia kata dia nak untung 1000% pun boleh, terpulang. Ini 1000% ni dia dah macam main hold lah. Dia letak 1000%. Dia letak sini 100 ringgit, lepas tu dia nak untung 1000%. Terpulang pada dia. Dia tunggulah bila nak tutup. Jadi tak ada masalah kat sini. Jadi kalau setting asal 1.3%. Okey. Lepas tu kat sini hold position take profit callback ni 0.3 ni adalah apa? Okey, nak kena faham ni. Okey, yang ni andai katakan harga spike. Okey, dia harga ni maksudnya dia turun sini, tiba-tiba dia naik macam ni. Kan? Kalau dia naik macam ni, kalau kita punya trigger profit, trigger TP tu kat sini, jadi kata, rugilah saya tutup kat sini. Kan? Harga boleh pergi untung besar lagi. Tak. Royal Q ni dia bijak. Dia biarkan you lepas ke mana saja daripada TP you. Setinggi mana dia boleh pergi. Nanti bila dia jatuh sikit, 0.3% kejatuhan daripada harga tertinggi, automatik dia buat penjualan. Kalau dia jatuh kat sini, dia akan jual kat sini. Kalau you tak buat earning call ni atau position take profit callback ni, dia akan buat penjualan kat sini. Inilah kelebihan dia. Royal Q ni cakap dalam banyak ceruk, banyak aspek, banyak ni pun dia tetap boleh bagi faedah kepada kita. Okey. Lepas tu dia ada yang kelebihan dia lagi satu, dia ada sub-bin. Kita tengok sini, dia ada sub-bin. Sub-bin ni kita boleh setting dia punya position, dia punya persen untuk TP untuk setiap position sub-bin ni. Sub-bin ni maksudnya sampai layer ke-5, layer ke-4 dia akan jual keseluruhan. Whole house dia panggil, keseluruhan. Maksudnya layer pertama campur layer kedua, campur layer ketiga, campur layer keempat, dia combine sekali, dia jual terus sekaligus. Dan waktu tu profit dia mungkin tinggi sikit. Dan start layer ke-5 sampai layer ke berapa yang kita setting, contoh 15. Sampai layer ke-5, daripada layer ke-5 sampai layer ke-15, dia akan berjual satu persatu. Dia tak combine. Misalnya dia turun sampai layer ke-10, dia naik sikit, dia jual layer ke-9, jual layer ke-10, jual layer ke-7, jual layer ke-8, 7, 6. Lepas tu dia turun sikit, dia beli balik layer tu. Lepas tu dia naik balik. Jadi dia akan menjual dan membeli di dalam lingkungan ni. TP ni boleh ubah juga. Kita nak berapa? 1.1 ke 1.2 terpulang pada kita. Dan juga sama juga sub position take profit callback ni sama dengan yang atas tadi. Tapi yang ni untuk setiap ruang. Yang ni sama dengan yang ni. Tapi yang ni untuk tutup keseluruhan. Yang ni untuk tutup setiap layer asingan. Jadi kat situ boleh faham untuk setting. Apabila kita dah setuju dengan setting yang kita buat, contohnya kita dah setuju dengan setting ni, tekan save. Save dekat bahagian atas save dekat bahagian atas ni. Save. Save dekat bahagian atas ni tekan. Bila kita tekan kat sini, dia dah pergi ke bahagian tak boleh tekan lagi dia ni. Okey. Dia pergi kat sini. Bila dia pergi kat sini, ini yang setting terakhir yang kita kena buat. Apa ni? Okey.
Dia ni setting terakhir kita kena buat. Apa kita perlu buat? Kita tengok satu-satu. Saya nak terangkan satu-satu kat sini ya. Ini bagi pemahaman senang. Setting kat sini kita kena set satu benda je. Kita kena pergi dekat, kalau kita nak buat subbin, kita tekan dekat strategy mode. Tekan. Ni strategy mode ni dekat sini duduk dia. Ni ada gambar kotak ni. Okey. Ini strategy mode, tekan kat sini. Kita boleh pilih nak sub mode ke, subbin mode ke, subbin mode real time. Apa beza dia orang tanya? Beza dia whole warehouse mode adalah dia jual sekaligus. Kalau kita set 10 layer, kalau dia beli sampai layer ke-10, dia jual 10-10 sekali. Kalau kita set sampai layer ke-5 dan dia mampu pergi layer ke-5, dia jual keseluruhan 5 sekaligus secara combine. Dia combine. Okey. Apa itu subbin mode sahaja? Subbin mode ni maksudnya dia tidak jual secara real time. Dia jual juga pada layer ke-5 dan layer ke atas seterusnya, dia jual secara berhasilkan, tapi dia tidak memberi profit terus pada waktu tu. Dia akan menurunkan average price sahaja. Okey. Dan yang paling banyak orang suka yang bawah sekali, subbin mode real time settlement, iaitu dia jual pada masa tu dan dia bagi profit pada masa tu juga. Ini banyak suka kat sini ramai orang suka kan. Itu terpulang pada cita rasa masing-masing. Setiap orang dia ada cita rasa tak sama ada suka yang macam tu, ada suka yang macam ni kan. Jadi tak sama Okey. Dekat sini saya nak tunjuk apa fungsi-fungsi butang yang ada kat sini. Butang ada kat sini apa yang ada. Jadi dekat sini one shot. One shot ni maksudnya kalau dia main peranan dengan kat atas ni. Dengan cycle. Tengok tak kalau saya cuba tekan kat sini one shot, dekat situ kat atas tu dia dah jadi one shot, kat bawah cycle dia beralih. Jadi apa itu one shot dan apa itu cycle? Cycle ni kalau kita tekan button cycle ni dan mode dekat atas ni jadi cycle. Apabila dia untung dia jual, dia beli balik. Apabila dia untung dia beli balik. Dia akan berulang-ulang sampai kita tukar balik mode tu menjadi one shot sampai kita tukar balik jadi one shot. Dan one shot apabila kita set, itulah trade yang terakhir kita menggunakan coin Doge ni. Dia jual kali terakhir, dia tak akan beli lagi. Kita yang kena pergi cari coin yang kita nak beli. Okey. Lepas tu yang kedua, apa itu sell? Button sell sini. Button sell ni untuk kita jual. Okey, dekat sini kita dah letak TP 1.3% dan dia akan jual apabila sampai 1.3%. Ada orang tak sabar, dia boleh jual dalam dua cara. Pertama, apabila dia punya return rate ni dah warna biru, tak nak tunggu, tak sabar nak tunggu jadi 1.3, dia pergi 0.5, 5%, dia dah tak sabar dah. Nak tunggu, dia boleh tutup terus kat sini. Make sure dia tekan pause, dekat bahagian bawah ni. Ini dia akan jadi pause kat sini, tekan kat sini pause. Lepas tu tekan sell, tekan sell. Ini kita kena jual ikut cara dia. Kalau kita jual terus manual dekat kita punya Huobi, kita akan dikenakan penalty jual kat sini. Okey. Apa itu button buy? Button buy ni ataupun replenish. Button buy ni pun dia ada 2-3 fungsi juga. Pertama sekali, kalau kita nak suka tambah duit, ada orang dia buat target. Okey, tengok dekat return rate ni dah tiba-tiba nak hijau, belum hijau lah, 0.5 negatif. Nak naik dia bajet nak hijau lah, dia bajet nak biru lah, nak beli untung ni kan. Dia punya modal $10 je. Apa untung $10 kan? Tak besar kalau $10, 1% baru 10 sen dia kata kan. Dia tekan buy ni, dia letak 1000. Wah, dia nak untung besar, dia kata 1% baru ada rasa, dia kata $10 kan. Boleh beli gudang garam kan. Jadi dekat sini satu kartun boleh beli kan. Jadi dekat sini dia masuk. Dia masuk kalau betul-betul naik biru, memang dia sedap lah. Tapi kalau jatuh balik, masalah juga. Okey. Ataupun button ni, ataupun button buy ni untuk replenish. Ini guna yang sebenarnya untuk kita buat penambahan waktu kita tengah float. Itu kena faham, kita kena buat pengiraan. Misalnya kita menunggu float negatif 20%, berjanggut nak tunggu bila nak tutup ni. Tak sabar dah, orang lain dapat profit hari-hari tapi kita dah tenganga 5 hari ni. Macam mana nak turunkan float ni? Okey. Kita tengok capital kita punya modal capital kita kat situ ada lebih kurang dalam dah ada 100. 100 float 20%, maksudnya dah float $20 kan.
Jadi kita masukkan lagi 100 contohnya. Tekan buy, masukkan lagi 100. Bila kita masukkan lagi 100, 20% ni akan jadi 10%. Dia akan padam 20% punya float ni, dia akan jadi 10%. Jadi maksudnya tak jauh lah untuk dapatkan profit. Contohnya kita masuk lagi 100, 200 kita masuk. Kan? Jadi 20% ni akan tukar jadi lebih kurang 6.3% lebih kurang macam tu. Dia akan tukar. Jadi nak capai ke keuntungan tu tak jauh lah daripada sebelum ni kita kena tunggu 20%. Jadi kita kena tunggu 6.3% saja. Kalau dia rasa nak lagi contohnya letak 300. Kalau dia letak 300, 20% ni akan jadi 5%. Terpulang. Nanti dia ada pengiraan, tak ada masalah. Dia ada pengiraan dekat bila kita tekan buy, dia ada contoh pengiraan yang kita boleh buat. Apa itu stop margin call? Yang ni kena ambil tahu sikit. Yang ni kadang-kadang kalau katakan kita nak stop margin call, tak nak dia buat layer call lah, kita tekan kat sini. Dia akan tutup. Dan tutup nak buka balik dia kena buka secara manual, kita kena tekan sendiri. Dan benda ni pun boleh tertutup secara automatik, kena ingat. Kadang-kadang kita tak perasan benda tertutup, dia tak akan buka balik. Kalau katakan kita buat layer call sampai contohnya kita punya setting sampai 15 layer, kan? Tiba-tiba kemampuan coin kita boleh pergi sampai layer ke-11 saja. Kan? 12 dah tak boleh beli. Apabila sampai layer 12 dia tak boleh beli, maksudnya duit tak ada di dalam Huobi, dia akan stop sendiri margin call ni. Jadi bila dia stop sendiri, walaupun dia dah turun balik, dia dah jual yang 11, 12, 10, 9 ni, dia dah jual balik dan kita ada duit balik di dalam Huobi kita, kan? Kalau dia jatuh balik, dia tak akan beli juga sebab dia tak boleh buka secara automatik. Kita kena tekan sendiri. Jadi benda ni kena sentiasa tengok tau. Yang stop margin call ni kena sentiasa tengok. Okey, yang strategy mode saya dah maklumkan tadi. Kan? Jadi bila kita nak trade, kita tekan start saja. Kita tekan start. Okey, bahagian bawah ni tekan start. Automatik bila tekan start, kita tunggu saja dekat bahagian position amount dan juga position quantity ni. Dosh ni dia ada amount dia. Dia ada amount dia bahagian 2 ni, maksudnya dia dah beli kita punya coin. Tunggu kadang-kadang 5 saat, 10 saat, 20 saat. Tunggu saja sampai ada ni. Okey, bila start ni, automatik kita dah beli coin tersebut. Yang selanjutnya bergantung kepada kita, cara kita nak manage kita punya trade tu. Dan seterusnya adalah keuntungan lah. Bila dah untung tu bolehlah beli apa-apa saja nak beli. Kan? Rakan kita dah ada beli mesin kopi kat rumah. Rakan kita lah, mungkin Emilia pun tahu rakan kita beli mesin kopi. Yang best je dia beli mesin basuh pinggan dekat isteri dia. Itu terpulang pada kita. Daripada profit ni kita nak guna untuk apa, terpulang pada kita, ataupun kita nak buat compounding, gandaan. Gandaan pun boleh buat. Maksudnya hari ni kita punya modal start 1000 USD, kita ambil keuntungan lebih kurang dalam 20% saja setiap tahun, setiap bulan, dan kita kira selama setahun berapa. Pun boleh kira. Macam compounding ni, contohnya. Okey, hari ni kita start dengan 1000 USD. Kan? Sebulan kita cakap kita lebih kurang 20 lah. Lebih daripada 20 kita ambil buat belanja. Kita nak settle 20 saja kat situ. Dan kita tambah setiap bulan. Kan? Lepas contohnya, lepas 3 bulan kita trade, berapa kita dapat? Boleh dapat 1728. Kalau lepas 6 bulan compounding, kita boleh dapat 2985. Kalau kita ambil contoh je setahun lah, 12 bulan. Alhamdulillah daripada 1000 boleh jadi 8900. Kalau kita tetap konsisten, setiap bulan 20% saja. Kalau ada lebih 30%, mungkin kita ambil lah sikit kan, buat belanja kan, macam tu. Kita anggap lebih kurang 20%. Kan? Kalau teruk-teruk pun 10% lah. 10% ni saya cakap senyum je lah kalau dalam ni. Kan? Alhamdulillah kalau 10% pun still boleh ada 3138. Mungkin setiap bulan dia boleh dapat 20%. Tapi dia nak pakai lagi 10%, nak buat belanja, 10% tu dia nak buat tambahan untuk compounding. Alhamdulillah boleh capital dia daripada 1000 dapat kepada 3134. Macam itulah. Okey. Jadi mana? Okey, jadi dekat sini saja, sampai sini saya rasa perkongsian saya, kan? Sebab tuan director sudah marah sama saya, kan?
Dia nanti dia marah sama saya besok dia tak bagi saya Zoom lagi kan. Okey, jadi alhamdulillah kepada rakan-rakan ada salah silap, saya minta maaf kan. Kalau rakan-rakan kita kat sini ada ilmu-ilmu yang baik di dalam trade ni, saya harap kita kongsi, jaga rekod ilmu. Masuk kat sini saya tak ada masalah. Okey, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya kepada anda semua. Itu memang harapan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Saleh. Okey. Alright, so itu dia sedikit malam ni saya nak bagi ada yang tanya tadi tentang affiliate, okey. Faizal, apa khabar Zal? Zal, minta maaf Zal, abang tak sempat lagi nak call kawan tu. Sorry Nanti free. Sekarang ni dia ada dekat Kelantan ni. Sekarang ni ada dekat Kelantan, semalam ada dekat Pulau Pinang, ni baru sampai Kelantan. Esok ke Kuala Terengganu. Okey. Okey, jadi itu dia. Boleh slow sikit. Okey. Alright, jadi kita nak share kat sini. Okey. Tak, boleh tu aku gunakan. Boleh. Okey. Alright. Okey, so minta maaf tuan Okey. Jadi kita tengok dekat sini member center Alright. Malam ni boleh tak saya sharekan dengan modal saya pada peringkat awal lagi tu. Kalau anda tengok saya punya expired pada atas kali ni. Saya punya expired pada 17 saya bulan 4 tahun 2022 Okey. Dan saya trade bermula daripada 17 saya bulan sampailah hari ni. Walaupun tak banyak macam saya cakap awal-awal tadi. Saya tak expect banyak setiap hari Okey. Tapi hari pertama saya collect dengan modal $100, saya dapat $14 lah. Ini kawan-kawan lama semua dah biasa dengar Okey, lepas tu dapat $53, dapat $88, $91, $88, $37, sampailah hari ni tak sampai berapa sen dolar. Berapa sen dolar je. Okey, tapi dengan modal $100, okey, pada peringkat awal tu kami memang tak diajar macam mana nak setting, macam mana nak beli coin. Anda patut beruntung sebab apa sekarang ni memang dia kata acap kali ataupun berkali-kali so saya dah buat Zoom meeting ni dah hampir 4 bulan setiap hari walaupun kami on station tapi kami buat juga okey demi untuk menyampaikan ilmu yang boleh memberi manfaat baik kepada anda okey tapi dengan modal $100 saya dah collect $800 810 okey maknanya 800% dalam tempoh bulan 4 5 6 7 8 okey masuklah 5 bulan dapat 800%. Kalau tanyakan Tuan Fairuz, dia mesti jawab, wow, tinggi dia kata. Betul tak? 800% ni tinggi. Betul tak? Trader-trader yang ada kat Malaysia ni nak dapatkan 100% sebulan pun kena bertukar lumus lah. Bukan tak dapat. Boleh dapat. Tapi kena betul-betul struggle, kena betul-betul tengok graf, kena betul-betul monitor beberapa screen TV. Kan? Jadi itu yang menyebabkan ramai trader-trader dekat Malaysia sekarang ini mereka dah memang involved dengan Royal Q. Sebab apa? Dengan Royal Q ni mudah. Okey, kita setting robot, lepas tu tutup, tak payah nak monitor apa semua. Biar robot buat kerja. Sebab kita dah bayar dia $120, biar robot buat kerja. Kenapa kita nak buat kerja balik kan? Tapi kalau nak tengok-tengok tu boleh kan? Sebab ini bisnes kita. Kan? Tapi kalau ada masa buka kan? Tengok kalau untung happy. Kalau tak untung floating, jangan gelabah kepada yang baru. Kalau katalah tengah floating 1%, tiba-tiba floating 2% tu, itu biasa. Okey? Floating tu biasa. Okey? Bukannya kata floating tu kita rugi. Sebab apa? Modal kita yang anda $10 tadi dekat exchanger. Dengar So, kalau dia floating macam mana pun, modal $10 tetap dekat exchanger. Dekat anda punya Huobi ataupun dekat anda punya Binance. Boleh faham tak? Maksudnya hari ni kalau kita beli satu coin, kalau kita beli waktu harga murah, kalau dia naik, kita untung. Tapi kalau dia turun, dia cuma floating dekat robot. Tapi modal kita dekat Binance tetap $10. Dia tak berubah pun. Faham kan? Boleh faham tak? Jadi tak ada istilah
rugi di dalam spot trading ni, iaitu di Royal Q. Tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah MC. Okey, tidak ada istilah penambahan modal, tidak ada di sini. Okey, itu yang saya nak titik beratkan kepada anda. Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok kat sini, apa yang membuatkan financial app ni menjadi kegilaan masyarakat dunia? Okey. Sebenarnya dunia sekarang ni, saya kongsi sikit supaya anda boleh faham. Dunia sekarang ni dia dah berubah tau. Okey, daripada zaman pager. Pager tahu siapa pernah ada zaman pager? Siapa sini ada pakai pager tu, pager? 15 ke bukan 30 tahun lepas. Okey. Betul tak tuan-tuan? Waktu tu siapa pakai pager, dia dah kita kategori high level dah. Okey, pakai pager. Tapi bila pager berbunyi, kita kena pergi public phone. Tapi kalau Tuan Fairuz, kalau pager berbunyi, dia pakai phone dekat office. Betul tak? Pakai phone office. Nampak tak? Tiba-tiba upgrade. Bila kita pakai pager, tak perlu lagi pergi ke public phone. Sebab apa? Dah ada handphone. Tu, handphone mobile tu yang berat tu. Saya beli Nomad Panther yang pertama sekali. Nomad Panther ni masa tu tak ada SIM card. Dia kena pakai line juga. Nomad Panther ni saya beli waktu tu 8,000. Okey, bila pager berbunyi saya pakai handphone. Kalau masa tu pager ada, telefon ada. Hebatlah. Kira A lah. Tapi bawa motor. Naik motor. Kan? Ada pager, ada telefon tapi bawa motor. Masa tu lah kan. Okey, tapi dunia berubah. Bila wujudnya smartphone. Sebelum ni bukan smartphone. Sebelum ni dia keluar model-model yang tak boleh download Android. Sebelum Android keluar, kita guna 3310. Betul tak? Paling popular. Nokia 3310. Nokia sabun. Nokia itulah. Nokia ni, Nokia tu. Betul tak? Itu dah nampak digital. Tapi bila wujudnya smartphone, orang dah ada tak yang pakai 3310 lagi kat sini? Confirm tak ada. Anak kita yang darjah 3 dekat rumah pun pakai Samsung Note 10. Okey, ataupun Note 20. Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok sini, dunia dah berubah tau. Okey. Dan kita dihujani dengan pelbagai-bagai media sosial yang boleh digunakan menggunakan smartphone. Okey. Dan hari ini ada benda yang baik dan ada benda yang mungkin apps yang tak baik. Saya tak tahu Tapi kalau dalam dunia ni ada banyak apps yang kita biasa gunakan. Contoh, anda bayangkan Royal Q punya pasaran, selagi anda jumpa orang guna MySejahtera, itulah pasaran kita. Okey. Selagi anda jumpa orang yang ada MySejahtera, itulah pasaran kita. Sebab financial app ni di dalam telefon masing-masing tak ada. Ada tak sebelum ni? Sebelum ni lah. Sebelum Royal Q ni, ada tak apps yang boleh bagi anda financial allocation? Maksudnya hari ni financial punya pendapatan. Bukannya harian, bukan mingguan, bukan tahunan. Malahan setiap saat, setiap minit. Ada tak? Yang boleh bagi income? Ada tak? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Okey. Jadi hari ni, walaupun wujudnya aplikasi yang macam-macam di dunia ni, tapi nak cari satu financial apps ataupun aplikasi keuangan, belum ada lagi. Ini salah satu Okey, ini salah satu, iaitu Royal Q. Royal Q ni adalah kategori financial app. Okey, financial app di mana hari ni satu aplikasi yang kita install dan boleh memberi pendapatan kepada kita setiap saat. Okey, bayangkan owner petrol station. Anda tahu tak pendapatan owner petrol station? Okey, pendapatan dia tak sampai 1 liter, tak sampai 10 sen. Okey, pendapatan dia. Tapi setiap saat. Sebab apa? Setiap saat orang isi minyak. Okey, setiap saat ada lori tanker datang. Okey, 30,000 liter tu, dia kalau habis, dia boleh dapat untung dia 3,000 ringgit aja. Kan? Tapi sebabkan volume, satu hari tanker 2 kali datang. Pagi datang, malam pun datang. Okey, alright. Jadi kalau anda tengok pendapatan dalam saat. Okey, market tengah. Okey, sekejap Anda tengok market tengah downtrend. Okey, market tengah downtrend. Tapi you tengok apa pendapatan yang kita dapat kat sini Okey, market tengah downtrend Anda tengok team qualification
Waktu saya bercakap ni, waktu saya sedang bercakap, anda tengok pendapatan yang saya dapat. Okey, pada 22.45, okey jap. 22.45 25, 22.43 34, 22.43 34, 22.43 25, 22.43 24, 22.43 05. Nampak tak? Setiap saat. Bayangkan macam mana kita nak, wow, ini satu aplikasi. Saya bukannya fanatik, minta maaf okey. Saya bukan fanatik, saya bukan jenis fanatik, tapi kalau boleh dapat pendapatan dalam saat, takkan kita nak tunggu pendapatan dalam bulanan ataupun dalam tahunan, betul tak? Sebab inilah satu aplikasi yang boleh bagi pendapatan kita dalam saat, a second, every second, pendapatan every second. Walaupun anda tengok, saya tak malu walaupun pendapatan dia tak kurang daripada 10 sen dolar, okey, tapi sekurang-kurangnya ada pendapatan masuk setiap saat, okey. Alright, kalau anda tengok dekat sini, saya share, ni pair reward pula. Kalau tengok pair reward, anda tengok saya punya pair reward. Okey. Pair reward ni di dalam affiliate bila V3 bermula dengan V3 berjumpa dengan V3. Okey. Anda tengok ni 22.44. Okey dah Sekejap. Okey. 22.44 11. 22.44 11. Ini orang yang berbeza yang memberi pendapatan Okey. 22.44 01, 22.43 48, 22.43 41, 22.43 39, 22.43 32, 22.43 20. Nampak tak? Anda nampak tak betapa berpotensinya Royal Q ni untuk memberi pendapatan setiap saat kepada kita? Okey. So bagaimana untuk melakukannya? Senang saja. Yang pertama step dia, anda perlu aktifkan akaun anda secepat mungkin. Okey. Jangan bila dah habis Zoom, lepas tu tanya adik, tanya kakak, tanya makcik, tanya nenek, tanya bapa, tanya mak, tanya isteri, tanya bakal isteri, tanya girlfriend, tanya girlfriend, tanya boyfriend. Semua kita nak tanya, sedangkan mereka tidak mendengar apa yang anda dengar. Okey. Boleh faham tak maksud saya? Saya bukan marah Saya memang sayangkan anda. Itu sebab saya buat Zoom setiap malam. Okey. Alright. Jadi kalau tengok sini, macam mana untuk mendapatkan pendapatan, okey. Alright. Tadi ada orang yang request Kalau tengok sini okey. Alright, Anda tengok all activation. Ini pendaftaran, ini direct qualification. Okey, saya pergi sentuh dekat sini Anda pergi dekat member center. Ni. Dekat member center Okey. Jadi kalau anda tengok sini, saya baru introduce kepada mana tadi? Ali. Ali ada lagi tak dalam ni? Ali Liverpool ada tak lagi? Ali. Ali dah tak ada Okey. Tak apa, Ali dah pindah dah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, saya baru introduce 17 orang. Okey. Dalam masa 5 bulan saya baru introduce 17 orang saja kawan-kawan saya. Tapi daripada 17 tu dia dah jadi, oi. Blik. 1,600. Daripada 17 orang, dia dah jadi 1,600. Semalam 1,500. Hari ni dah jadi 1,600, teman-teman. Saya pun tak kenal 1,600. Bayangkan 1,600 orang ni membuat trading, kita dapat dia punya overriding profit. Okey. Jadi 1,600 bukan satu jumlah yang kecil. Walaupun seluruh dunia sekarang ni ada 200,000 lebih, tapi dengan saya ada 1,600 yang dah aktifkan robot, yang belum aktifkan robot ada 1,997. Hampir 2,000 Okey. Alright, jadi kalau tengok modal saya, okey, saya bagi tahu modal saya aktifkan robot $100. Okey. Modal untuk saya trading $100. Saya letak dekat fuel $50. Maknanya modal saya sekali semua hidup daripada awal sampai hari ni saya tak top up lagi. Modal $100 untuk robot, lepas tu ini untuk trading, yang ini untuk fuel. Okey. Alright. Jadi dengan modal 250 lebih kurang dalam RM RM800. Okey. So anda campurkan 33,384 campur dengan trading tadi 3,300. Okey.
Jadi dalam tempoh 5 bulan, saya dah collect 36,000. Modal berapa? Modal RM800. Apa nak buat? Saya dengar Zoom. Apa nak buat? Saya share saya punya link. Apa nak buat? Kita bagi tahu dengan kawan kita, masuk Zoom, hang dengar dulu. Hang dengar dulu. Okay, ini financial app yang boleh bagi pendapatan pada kita. Hang dengar dulu. Hang tak minat tak apa. Hang tak minat tak apa. Tapi hang dengar dulu. Mu dengar dulu. Mu dengar dulu. Ini dekat Kelantan juga ni. Mu dengar. Semalam kat Pulau Pinang. Hang dengar dulu. Semalam. Hari ni hang mu tubik sini. Mu masuk sini dengar Zoom meeting. Okay. Right. Jadi, kalau tengok sini, pergi dekat member center. Okey, apa kelebihannya kalau anda berkongsikan robot Royal Q ni kepada rakan-rakan anda? Sebagai new user, okey, kita berada dalam V1. Nama kita V1. Jadi kalau kita introduce kawan-kawan kita, okey, ini anda okey, nak saya buat bulat-bulat ke, 4 segi ke, lonjong ke ataupun apa? Kan sebut bulat-bulat kan dia kata company multi label pula. Kalau anda cakap ini company direct selling, anda salah. Kalau anda kata ini networking pun salah. Kita bukan buat networking, kita bukan buat MLM. Ini adalah sistem affiliate. Okey, sistem affiliate ni nanti malam ni saya buka rahsia Nak tahu tak rahsia? Nak tahu tak rahsia? Ini rahsia ni kalau anda simpan duit dekat Binance, kalau anda tak trading pun, kalau anda tak join Royal Q pun, 1 minggu minimum anda boleh dapat 25 hingga 30 dolar. Simpan duit dekat Binance saja. Ini ramai orang tak tahu ni. Tak payah bagi tahulah Tak payahlah, kita terus kat sini Okey. Alright. Jadi kalau katalah anda introduce A aktifkan robot. Anda bayangkan satu orang yang anda introduce, anda akan dapat 30 dolar. Okey. Ada satu orang lagi B. Okey, aktifkan robot macam anda juga. Anda dapat lagi. Mula-mula dapat 30 dolar, ni pun dapat lagi 30 dolar. Ada satu orang lagi aktifkan robot, anda dapat lagi 30 dolar. So, kalau kadang anda takut rugilah kan, anda takut rugi. Okey? Anda takut rugi, anda introduce 4 orang. Okey? 4 orang dapat lagi 30 dolar. Jadi kalau 4 orang dah ada 120. Dapat tak modal balik? Dah dapat modal balik. Kan? Berapa ramai yang anda nak introduce? Terpulang, tak ada limit. Tak ada limit. Okey. Jadi kalau nak dapatkan pendapatan yang berterusan, okey, anda cuma buat satu je formula, okey. Malam ni anda cuma orang baru Zawani. Zawani daripada Arau nasib baik patutlah Tuan Salihuddin ajak saya ke Sungai Petani kan. Saya kata kenapa? Tak adalah, dia kata abang kata nak jumpa kawan abang kan. Rupa-rupanya dalam perjalanan ke Kota Baru tadi baru saya teringat. Okey. Sebab Zawani ada dekat Yan, dia kata dia nak pergi ke Sungai Petani kan. Dia kata tak apa, dari kali kita pergi jumpa, tunggu Zawani kumpul-kumpul orang dulu, okey, baru kita datang, kita bagi penerangan. Buat sementara waktu ni pakai Zoom meeting. Okey, formula untuk naik pangkat untuk dapat pendapatan, tengok kalau V1 anda dapat 30 anda dapat 30 setiap orang yang aktifkan robot. Anda bayangkan kalau anda V2. Okey. Kalau anda V2. Nampak tak? Setiap orang yang gunakan robot, yang aktifkan robot, anda akan dapat 40 dolar. Okey. Kalau anda V3, anda aktifkan robot, anda akan dapat 50 dolar. Itu belum lagi overriding yang macam yang saya cakap tadi, yang saya tunjuk tadi. Bila kawan-kawan kita trading, dia trade, kita yang dapat. Itu yang dipanggil affiliate. Okey, itu yang dipanggil affiliate. Okey. Alright. Okey, anda tengok saya buat magic malam ni saya buat magic. Kalau kita introduce kawan kita di dalam Royal Q, kalau dia buat profit, kita dapat overriding. Betul tak tuan Tua? Betul tak? Kita dapat overriding. Apa yang dia trade, kita dapat. Forex pun sama juga. Okey. Forex, broker pun sama juga. Forex trading pun ada affiliate juga. Okey, cuma dia tak habak ke hang. Okey, dia tak habak ke hang berapa affiliate yang dia dapat. Dia cuma kata hang invest ke aku bagi hang sebulan 5%. Itu je dia bagi tahu. Okey, tapi kat sini kalau tengok okey. Tengok dekat Huabi saya punya Huabi. Anda tengok sini pelan-pelan Okey. Ya mana saya punya Huabi. Okey, ni saya punya Huabi. Okey. Anda tengok Okey, kita pergi dekat sini. Pergi sini
Okey, sekejap Kita pergi dekat ni. Ni. Okey, anda tengok Patut saya tengok saya punya akaun Huobi padahal saya letak $100 untuk trade. Tapi saya terkejut, saya dapat pendapatan yang dalam masa seminggu lebih, dekat 2 minggu, saya dapat 200 lebih. Huobi bagi kat saya. Sebab apa? Sebab saya, ini referral, nampak tak referral? Nampak tak referral ni? Kalau ada kawan yang nak buka akaun Huobi, anda bagi link anda ni. Huobi punya link ni. Okey? Anda tengok berapa bonus yang saya dapat. Anda tengok Okey? Anda tengok ni. Nampak ni? Berapa ni? Anda buka akaun dekat Huobi tapi anda gunakan Royal Q untuk trade. Bila anda trade dekat Royal Q, bila anda profit, Royal Q bagi overriding pada saya. Tetapi anda jangan lupa anda gunakan link yang Huobi saya punya untuk daftar Huobi. Huobi pun bagi saya bonus. Nampak ni? 267, dekat 1000 lebih tau. Nampak tak? Double income. Okey, exchanger pun bagi bonus pada kita. Nampak tak? Anda nampak tak potensi cryptocurrency ni? Okey? Anda nampak tak? Okey, Huobi pun bagi sebab apa ada 10 orang pakai saya punya link. Tak ramai. Daripada 17 orang yang saya introduce, 10 orang guna saya punya link dekat Huobi. Huobi bagi saya $267. Sebab apa? Sebab anda ada untung trading dekat Royal Q. Okey. Dan anda trade coin dekat Royal Q tu dekat mana? Coin tu dekat mana? Kan dekat Huobi, betul tak? Betul tak? Kan dekat Huobi. Jadi Huobi pun bagi affiliate pada kita. Nampak tak? 2 dalam 1 serentak jalan. Kan? Dekat Royal Q affiliate, dekat Huobi pun ada affiliate. Ini kecanggihannya. Okey. Jadi kepada siapa-siapa, tadi ada Ali Ali kata, boleh tak tolong kongsikan tentang affiliate. Senang aja. Okey. Senang saja, anda nak naik pangkat tak perlu nak susah-susah payah. Okey. Anda cuma buat ini saja formula dia Okey, anda cuma buat gini je. Okey. Okey, anda cuma buat ni je. Satu, ini anda. Okey. Tak kira berapa lama, dalam masa 1 minggu ataupun 1 bulan ataupun 1 tahun, anda mesti completekan qualification untuk B2. Maknanya berapa orang? 3 orang je. A, B, C. 3 je. Okey. Boleh tak? Saya rasa tak logik kalau 3 tak boleh lah. Kan? Kalau tak boleh tu, anda dapatkan modal untuk trading sajalah. Okey. Lupakan impian untuk dapat pendapatan yang selesa, yang selesa. Okey. Jadi cuma 3 je. Dan A ni pun buat benda yang sama 3, B pun buat benda yang sama 3, C pun buat benda yang sama 3. Okey. Nampak tak? Jadi dekat sini kalau kita tengok 1, 3, 3 orang cari 3 jadi 9. Ini 3, ini 9. Okey. Ni 1 jadi dekat sini dah berapa? 9, 10, 11, 12. Okey. Kalau 12 nak jadi V2, dia nak 20, betul tak? Dia nak 20, jadi perlu 8 lagi. Daripada 3, sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2, anda buka baru punya 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, complete 20 orang, anda jadi V2. Dah, settle. Kan? Susah tak nak jadi V2? Senang aja sebenarnya. Formula dia memang senang nak jadi V2. Sebab saya jadi V2 dalam masa 7 hari. Okey? 7 hari seminggu. Dan saya jadi V3 dalam masa 1 bulan. Okey? Sekarang ni proses nak jadi V4 dan seterusnya V5 dan V6. Okey? Ini bisnes adalah proses. Bukan hari ni kita kahwin, hari ni kita dapat anak. Betul tak? Kalau hari ni kahwin, hari ni dapat anak, Malaysia ni tak muat nanti orang ni. Kan? Okey? Malaysia tak muat dah. Hari ni kahwin, hari ni dapat anak. Hari ni kahwin, hari ni dapat anak. Malaysia ni penuh lah. Okey? Proses. Dan itu rezeki. Okey? Rezeki berniaga sama dengan rezeki kalau kita berumah tangga bila kita dikurniakan zuriat. Ini semua rezeki yang kita tak tahu
Allah saja yang tentukan. Yang pasti anda kena bermula dan kita kena berusaha. Okey? Itu dia. Okey? Jadi saya tak nak bercokeh panjang. Okey, saya rasa cukup setakat sini perkongsian saya. Alright? Jadi dah pukul 11 Saya ambil masa anda 1 jam setengah dah hari ni Kita start 9:30, 10:30, 11. 2 jam. 2 jam setengah. Betul 2 jam setengah. Kita 9:30, 10:30, 11. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa pertanyaan anda boleh tanya saya yang senang-senang. Macam mana nak share line? Macam mana nak share line hobi? Okey. Siapa tu? Abang Tumpang. Okey. Abang Tumpang tahu. Abang Tumpang tahu. Pergi dekat Wabi. Okey. Pergi dekat Wabi. Pergi dekat okey. Klik dekat orang ni Klik dekat gambar orang ni. Okey. Lepas tu dia keluar ni. Klik dekat referral. Bila klik dekat referral, kita klik dekat referral, dia keluar ni. Okey. Jadi anda copy saja ni. Ni. Tekan copy ni. Okey, tekan copy ni. Tekan copy ni, anda share pada kawan-kawan. Okay, share pada kawan-kawan. Lepas tu dia buka, tuan ada rakaman ni tak? Maaf, saya masuk lambat tadi. Nura, yes. Nura nanti boleh dapatkan rakaman ni dekat channel saya. Channel YouTube saya senang aja. Okey. Channel YouTube saya tunjuk channel Anda boleh cari channel saya dekat YouTube. Okey. Bentar Okey. Anda boleh tengok channel YouTube saya walaupun tak seberapa itu channel saya AKAB. Ini channel YouTube saya Okey Nura, boleh dapat Nura? Nanti kalau jangan lupa dah masuk tu tolong subscribe Okey, yang ni Zoom meeting 25 hari bulan semalam okey dekat Pulau Pinang okey. So malam ni kita bersiaran langsung. Lepas ni saya akan upload kita punya video ni dekat saya punya channel. Jadi anda tolong subscribe Okey, sekarang ni dah ada 91 orang subscribe. Okey, baik tuan, terima kasih. Sama-sama puan. Okey. Alright, jadi saya rasa setakat ni saja. InsyaAllah apa yang perlu anda buat, anda kongsikan ruangan Zoom meeting ini kepada sesiapa saja yang nak tahu tentang Royal Q. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan segan-segan Okey, ini masanya. Sebab Royal Q belum booming lagi kat Malaysia. Hampir. Okey, dengar Bila dah sampai masa ombak sampai serang Malaysia ni, Royal Q serang Malaysia, jadi masa tu anda akan rasa terlambat. Waktu tu kawan-kawan anda dah join dengan orang lain. Waktu tu adik-beradik anda dah join dengan orang lain. Waktu tu kawan-kawan rapat anda dah join dengan orang lain. Okey. Jadi anda kena Pak Rian dia kongsi dia share screen Pak Rian. Okey. So saya rasa setakat tu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. So jumpa malam besok. Okey, kepada yang ni nanti ada masuk dalam saya punya YouTube channel. Malam lepas ni saya akan upload apa yang berlaku pada malam ni, saya akan upload malam ni juga saya tak ada tunggu besok. Malam ni saya upload, lepas tu anda share je kalau kata daripada YouTube ni anda share je. Anda share je kita punya YouTube channel. Okey. So sekian, terima kasih Faizal. Letih Tak apa Zal, relax. Ada rezeki Zal, tak apa, ada rezeki nanti. Okey, so saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Saya doakan anda dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan Okey, lagi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, saya end live dulu Anda semua terbaik. Terima kasih.